Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-204. Kita akan masuk pada pecahan pada perkara yang menyalahi adat. Dia nak cerita asalnya sebelum ni kita bicarakan tentang mukjizat para anbiya wal mursalin yang termasuk dalam khariqul adat, yang mencari adat. Cuma disentuh dalam perbahasan ini ada lagi perkara-perkara yang lain yang merupakan perkara yang mencari adat, iaitu khariqul adat, ia berlawanan dengan adat. Ya, adatnya kalau api membakar, ya, dan lain-lain lah. Adatnya begitu tapi berlawanan dengan adat, maka disebut khariqul adat. Maka dalam kitab ni disebutkan pecahan tu dipecahkan kepada 8. Dan kita akan tengok satu persatu untuk malam ini insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada muka surat 204 atau 76. Muka surat kita Jawi 76. Rumi 204. Rumi jauh dah 204. Jawi 100 dah pagi. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita mulakan dahulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung ke surat 204. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Dan lain daripada yang tersebut itu berapa banyak lagi mukjizatnya
tiada dapat dihinggakan banyaknya. Ini hak sambung dia dulu. Bahawa mukjizat para anbiya wal mursalin, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyaklah sehingga kan tiada dapat dihinggakan. Maka Allah sekalian yang demikian itu menunjukkan benar dakwanya pesuruh Allah Taala. Kerana mukjizat itu adalah tanda kerasulan, bukti kerasulan. Dan benar pula barang yang dikhabarnya itu daripada Allah Taala. Dan ketahui olehmu, ini kita nak sambung. Dan ketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. 8. Dalam kitab ni mari sebut 8. Ya, ada sebut 5, ada 6, ya. Maka kita akan baca menurut perbahasan dalam kitab ni. Baik. Iaitu ada 8 pecahan dia. Baik, pertama mukjizat. Iaitu yang nyata kemudian daripada dakwah risalah. Yang ni hak kita sebut dah dulu ni. Iaitu yang dikurniakan kepada para anbiya wal mursalin setelah nyata, setelah di Allahumma salli ala Muhammad diangkat menjadi nabi rasul. Itu mukjizat. Yang kedua, ni kepada nabi dan rasul juga. Cuma beza dia hak nu selepas, mukjizat ni selepas kerana bukti dan tanda kenabian. Yang kedua irhas, iaitu yang nyata dahulu daripada jadi nabi rasul. Makna mukjizat apa tu, khariqul adat itu yang apa, yang berlaku kepada para anbiya wal mursalin sebelum dilantik menjadi nabi rasul. Umpamanya Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Isa alaihi salam, ya. Apa dia membenarkan kata ibunya, ya, berkata-kata ketika bayi. Itu pelik lah, kan? Pelik, tapi tidak mustahil. Kalau bayi kita ada kata-kata tak? Dia teriak nangis je lah, kan? Lapar nak susu menangis. Dia bayi ni orang kata 3 je kalau dia menangis. 1 lapar nak susu, 2 kembung perut, 3 nak suruh tukar pampers. 3 tu. Kalau mari menangis-nangis tu, beri susu. Oh dak si susu. Tengok pula apa lamping dia, pampers dia tengok. Oh tak ada agak, tengok perut kembung. Apalah minyak telon sapu. Duk tak lama beres kan. Itu bayi gitu. Itu adatnya gitulah. Khariqul adat, boleh cakap, boleh menyatakan kebenaran. Baik, itu irhas sebelum dilantik menjadi nabi rasul. Umpamanya lagi siapa, Nabi Allah Daud alaihi salam. Ketika remajanya, Allahumma salli ala Muhammad, mampu mengalahkan Jalut. Jalut ni kalau disebut dalam kitab tafsir, umpamanya Nurul Ihsan, bahawa jabbaran aziza, gagah perkasa ni. Gagah makna sadar ni, punggung tinggi, begitu. Nabi Allah Daud ni masih budak lagi. Makna masih kanak-kanak lah, kan? Cuma Allah beri kelebihan kepada Nabi Allah Daud ini dengan batu yang digunakan untuk lastik. Dia main lastik ni budak-budak lah. Ada orang dewasa main lastik, ada. Orang dewasa mau main pedang dah lah, kan? Perang ni perang ni, perang Talut Jalut. Lastik. Cuma batu yang digunakan itu, ya, dia kena kepada dahinya Jalut, tembus. Ia bukan kata, ialah mana batu itu adalah irhas yang Allah beri kepada Nabi Allah Daud. Kalau batu biasa-biasa, adat batu kan, kalau ikut menurut riwayat kitab ni mari sebut, orang dulu-dulu ni pakaian tentera dia kebasuh baju besi, kemudian topi besi. Tutup disebut dalam kitab melebihi daripada separuh dari dahi, masuk rapat atas sikit ada kening, gitu. Topi, topi kemegahan ni kalau tentera dulu ni, topi nak atau topi kemegahan. Dia punya panglima topi lagu lain sikit. Disebutkan riwayat bahawa Nabi Allah Daud lastik batu tu kena pada topi besi. Bila kena pada topi besi, adat dia batu tu pelanting besi, batu dengan besi. Tapi ini kata irhas ni, batu tu tembus topi besi dia. Tembus. Mana maka tembus topi besi, tembus kena dahi. Dahi ni pun batu tu masuk dalam dahi, tembus ke belakang. Belakang leher masuk kau ni, tembus ke belakang leher. Tembus.
Kemudian bukan setakat tu, pi lagi. Sapalah berapa orang di belakang Jalut. Sehingga memporak-perandakan tentera Jalut yang dianggarkan menurut riwayat ada kata 80,000. Ada kata 90,000, ada kata 120,000. Bukan sikit, banyak. Dengan peristiwa tu saja Allah memenangkan kaum muslimin dalam kalangan Bani Israel. Wahai kaum muslimin, Tuhan bagi perang tu sikit lah, 313. Riwayat sebut serupa dengan tentera-tentera Badar. 300. Cuma lawan lebih ramai ni. Lebih ramai daripada musyrikin Quraisy. 10,000. Tapi menang. Kenapa? Kerana Allah nak memberikan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kumpulan pasukan yang qalil sikit. Ghalabat mengalahkan fi'atan katsira, kumpulan pasukan yang banyak. Biidznillah, dengan izin Allah. Bila dengan izin Allah, seorang lawan 10 boleh menang. Seorang lawan 100 boleh menang. Itu yang kedua, irhas yang dikurniakan kepada Allahumma salli ala Muhammad, para anbiya wal mursalin sebelum dilantik menjadi nabi rasul. Baik, yang ketiga, yang satu, yang kedua ni nabi rasul dah. Yang ketiga, karamah, iaitu yang nyata pada aulia Allah, para wali Allah. Dan erti aulia, mari sebut dia pun cerita sikit apa maksud aulia. Aulia Allah, auliaullah itu orang yang mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan larangnya, dan mengetahui ia akan sekalian yang halal dan yang haram daripada perkataan dan perbuatan dan i'tiqad, dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengaran dan penglihatan dan pencium dan penjabat dan perjalanan dan perasa dan pertiduran dan lainnya daripada segala kelakuan. Mana lebih kita nak sebut ihtiyati, berhati-hati dalam segala tindak tanduk gerak geri dia. Semua tu belakang tu mari. Dalam baik, dalam tindakan, dari perkataan, perbuatan, i'tiqad. Maka hati pun jaga. Maknanya hatinya tak marilah yang buruk-buruk tu, kan? Prasangka buruk, suuzon, kan? Bersangka buruk dan sebagainya, hak buruk mari. Tak, hati budak mari. Tu wali. Kemudian dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik, akhlak yang baik. Mana orang tengok dia orang baik. Tak ada seorang pun kata dia jahat. Semua orang kata dia baik. Gitu. Tapi tak boleh pula kita tanya musuh. Kan? Pula kata oh dia bukan wali, pasal apa? Ada orang kata dia tak baik. Pasal musuh dia, biasalah musuh. Kan? Kerana dalam kehidupan ni mesti ada. Nabi pun ada musuh. Ada yang benci. Kan? Iaitu kufar lah. Musyrikin. Baik. Jadi dilihat dia ni panggil baik. Dan meninggalkan dunia, melainkan sekira-kira hajat yang tunai, dan selama-lamanya musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya pada siang dan malam, dan pada tiap-tiap sekalian waktu, dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk. Jadi nak sebut apa ni pada keadaan musyahadah muraqabah, tapi disebut di ujungnya dan tiada mengapa zahirnya beserta makhluk. Makna diri dia tu maksudnya benarlah kerana kehidupan, kan. Dia tak boleh menjauhi daripada makhluk, maksudnya dia tidak boleh tanpa bermasyarakat. Bukan pula kita kata wali ni dia tak bermasyarakat, dia duduk atas gunung jerai. Tak apa. Tu bukan wali lah. Pula kata tak boleh bergaul dengan orang, pasal nanti dia jadi rosak. Duduk tapa gunung jerai. Jadi tak betul. Pasal jin pula main kacau. Dia berasa betul dah. Berasa ada pelik-pelik, kan. Pelik-pelik mari daripada jin ya. Ada pelik-pelik nanti sambung, nanti ada lagi. Pelik-pelik daripada jin, sihir yang kelima.
Baik. Maka tidak mengapa berada dalam masyarakat, berserta dengan makhluk, berserta dengan masyarakat, kerana manusia. Masih lagi manusia. Nabi pun bersama dengan masyarakat gitu. Maka jikalau diperoleh segala sifat itu, maka itu wali Allah dan arif billah. Cuma maksudnya disebutkan di sini nyata pada wali Allah ni segala perkara khariqul adat, yang mencari adat yang pelik. Baik. Okey, itu kepada orang awam, orang biasa. Ya, hak tadi manusia pilihan Nabi Rasul. Ni orang biasa. Cuma kerana Allahumma salli ala Muhammad, keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, kemuliaan lah kepada dia. Dengan memberikan tadi perkara khariqul adah, yang mencari adat. Baik, itu yang ketiga. Kita pergi yang keempat, ma'unah, iaitu yang nyata pada orang yang awam. Ni orang awam hak biasa, bukan yang dekat dengan Allah, muraqabah dengan Allah, musyahadah. Ya, banyak dia beribadah kepada Allah. Waliullah ni Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang disebutkan tadi tu, banyak tu. Ya. Maksudnya pada zahir dia benarlah pada manusia, tapi hak dalam dia sentiasa ingat kepada Allah. Baik, keempat ma'unah itu yang nyata pada orang yang awam kerana melepaskan bagi mereka itu daripada kesusahan umpamanya. Kerana Allah berkehendak melepaskan mereka itu daripada kesusahan. Benda-benda pelik. Ya. Tetapi kerana Allah berkehendak lepas daripada kesusahan kepada, maksudnya Allah berkehendak untuk tidak beri mudarat kepada dia. Walaupun benda yang hak dia lalui tadi ni mudarat lah. Tapi kerana Allah tidak berkehendak, jadi pelik lah. Nak beri contoh pun bagaimana? Jatuh tingkat 4. Tu main melawak dengan kawan, tertolak. Dia jatuh daripada tingkat 4 itu ke bawah. Kan? Kata bawah ni, dia kata tingkat 4 ni patah habis ya. Kalau patah ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tingkat 4 tu bersepai lah orang kata. Tapi jatuh sampai bawah ni, tak ada apa. Patah budak, cedera budak, luka budak, tak ada apa. Tu. Kerana masa tu Allah tidak berkehendak. Pelik. Kerana mu jatuh tingkat 4 ni tak ada apa. Hebat mu telah naik terjun pula. Naik terjun pula tu. Jangan. Pasal tu jangan duk puasa lagi. Hebat ni aku ni. Terjun macam apa, semua kalau jatuh tinggi tak ada apa kan. Kasi dia ringai, wah beres contoh terjun pula apa sepai itulah. Pasal ma'unah ni disebutkan tidak berulang. Satu lagi beza, kita habis sini. Dan makna ma'unah itu iaitu pertolongan daripada Allah akan orang itu supaya kuat ia berbuat ibadah dan taat kepada Tuhannya. Maka yang 4 ni dipuji. Ada 4 ni, atas ni 4 ni dipuji. 4 lagi baki dicela. Baik. Jadi hak ni, ini antara dia punya ni lah. Ya, kita nak sebut sebab lah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak nak beri tolong. Ya, supaya dia makin dekat kepada Allah dengan pertolongan tu, dengan ma'unah tadi ni dia bagi sedap. Allah tolong dia ni. Allah lepas dia dari mudarat, maka dia jadi insaf. Kan? Baik. Jadi beza antara ma'unah dengan karamah ni kalau tadi ilham mukjizat kepada para anbiya mursalin, dua-dua ni pertama kedua para anbiya mursalin. Hak mukjizat selepas, ada sebelum. Ma'unah dengan karamah, beza dia tadi satu perkara, iaitu pada orang. Kalau ma'unah ni kepada orang biasa. Karamah kepada orang yang dekat dengan Allah. Orang yang baik-baik. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang Allahumma salli ala Muhammad. Yalah, ya. Semua baik belakang. Baik. Dan yang kedua, ma'unah ni dia tidak berulang. Baca sebut tadi. Jatuh kau tingkat 4, kau tingkat 3 jatuh pada dah. Tak ada apa. Naik balik terjun. Tu. Tapi kalau karamah, ia boleh berulang-ulang. Kerana kemuliaan yang Allah beri kepada wali ni. Wali ni dia tahulah karamah dia.
karamah yang Allah beri kepada dia, kelebihan. Dia tahu. Dan boleh jadi orang yang hampir dengan dia tu nampaklah karamah dia tu. Orang yang dekat dengan dia. Ya, seperti yang diceritakan oleh seorang kawan ni, dia cerita dia tok guru, dia berbuka puasa dengan tok guru di rumah tok guru dia. Orang Sayyidina Muhammad selesai buka puasa kan solat maghrib. Maka anak murid ni pelawalah tok guru, mailah kita pergi sekali masjid naik kereta. Masjid rumah tok guru dengan masjid ni bukan dekat lah, jalan kaki pun pada mau setengah jam lah kurang gitu. Jadi tu kata tak apalah, pergi dululah. Ada pergi kemudian. Tu guru ni tak ada kereta, tak ada motor. Kemudian anak murid tak apa, pergi masjid. Sesampainya anak murid ni ke masjid, dia tengok tu guru dia ada dalam masjid. Wahab tadi kita sebut jarak tadi. Kemudian lagu mana tu guru dia sapa dulu kata dia. Dia jalan ke mana? Maka tu nak sebut kemuliaan lah. Karamah, pelik-pelik pergi ke mana? Maka mana kata ni anak murid ni nampaklah karamah tu. Kerana pelik. Dia berjalan ke mana? Dia terbang ke? Wallahu a'lam. Cuma dia kata dia keluar dululah dari rumah tok guru dia naik kereta. Siapa di masjid, siapa-siapa tengok tok guru sembahyang tahiyatul masjid dah. Tu. Maknanya itu karamah lah. Karamah tugu tu waliullah. Baik. Itu antara kita nak sebutkan maunah dan karamah. Karamah berulang-ulang, maunah ni dia sekali tu kerana masa tu Allah berkehendak tidak berkehendak mudarat berlaku kepada dia. Pelik-pelik lah. Baik, yang kelima. Yang kelima sihir. Iaitu yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir. Sihir ni hak amal ilmu sihir, ilmu hitam ke, misalnya Muhammad, ilmu kebal. Pokok tu belaka. Kemudian termasuk juga dalam sini ni ilmu apa tu yang kata mengamalkan ilmu sihir, ilmu hitam lah, pokok santau dan sebagainya. Tukang-tukang sihir. Pelik-pelik kan? Pasal dia amal ilmu sihir, maka datang pertolongan dan bantuan daripada jin. Manakala yang keenam istidraj, iaitu yang nyata pada orang kafir dan muslim yang fasik kerana tipu daya. Istidraj ini biasanya kita sebut kepada orang kafir lah, ya. Juga berlaku kepada orang muslim yang fasik. Orang muslim tapi fasik. Fasik ini pelaku dosa, sembahyang, anda buat maksiat, tapi ada perkara yang pelik berlaku kepada dia. Dan mana istidraj itu iaitu pekerjaan yang dilorongkan dia pada sangka orang baik, padahal membawa taulannya itu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Mana orang melihat orang sangka baik kepada dia kerana dengan kelebihan tadi, wahai melorongkan orang itu atau membawa orang itu ke dalam neraka. Dan orang ada buat tajuk istidraj cinta. Tak tengok dah, tapi nama istidraj. Istidraj ni maksud dia. Dia kaji juga tu. Maksudnya kita katakan tipu daya lah, ya, tipu daya daripada cinta tu. Kemudian yang ketujuh sya'wadha. Yang ketujuh ni nama dia sya'wadha, iaitu yang nyata pada orang yang bermain-main balik mata, iaitu satu bagi daripada sihir. Habis itu kita sebut tadi ada yang pecah kepada 5, kerana yang 5 hingga 8 ni Allah Sayyidina Muhammad pada pecahan 5 tadi duduk di satu je, iaitu duduk di istidraj ini belaka. Istidraj ni selain dimaksud dia penghinaan Allah kepada orang kafir. Maka dengan istidraj ini makin dia jauh, kafir makin jauh. Muslim, orang Islam pun makin, Muslim fasik ni makin dia jauh, makin dia buat maksiat. Umpamanya dia pelaku maksiat, sebagai contoh istidraj lah, dia buat contoh dia mencuri. Mencuri lepas dia, hebatlah kan. Sampaikan dia kata, aku nak curi ni boleh lah.
Tak ada siapa boleh tangkap. Betul pagi itulah. Curi tu tabung masjid beres hari curi. Pusing awak lari gitu lah. Ha. Curi rumah orang, masuk rumah orang, tak ada apa. Lepas gitu lah. Kan? Tu. Maka itu sebagai Allah Sayyidina Muhammad semakin dia makin menjauhkan diri dia daripada rahmah Allah, sehingga kan makin dia Allah Sayyidina Muhammad banyak tu aktiviti perkara jenayah, kalau mencuri jenayah mencuri, kalau lain-lain lah zina ke dan lain-lain, ya, perkara-perkara yang dilarang yang lain. Baik, syahawadah ini iaitu bagian daripada sihir tadi, pecahan dia. Cuma yang ni hak bagi bermain balik mata, silap mata, magic. Magic. Dia pecah bagi magic. Magic ni mari hak silap mata. Nama balik mata. Kalau balik mata lagi mana? Tak nampak. Silap mata. Bahasa Melayu pun kita silap mata. Silap mata memandang. Kerana dipengaruhi dan dengan bantuan makhluk halus, jin. Ya, kita sebut sebelum ni lah. Tukang sihir, tukang silap mata, magician. Kita nak sebut pun tak reti orang putih. Tukang silap mata lah, ahli silap mata. Tukang sihir, silap mata, ahli silap mata. Dia pun tukang botol. Kemudian dia ambil kain, tutuplah botol. Adalah jampi mentara dia. Kita tak dengar. Pasal dia minta bantuan jin. Buka-buka tengok-tengok, bukan botol air dah. Gol lain dah. Benda lain. Apalah. Apa-apa lah. Lain. Nak tu nampak magic tadi. Kemudian dia buat pula. Buka balik, botol air balik. Pasal asal botol air, mata kita ya, kalau jatuhnya dia buat buka-buka tengok burung merpati. Comel gerak. Botol air tak gerak, burung merpati gerak, duk kibar-kibar, duk gerak. Mata kita nampak burung merpati, asal dia tetap botol air mineral ni, gau. Air minuman gau ni juga. Tu. Mata kita ya, silap mata melihat. Demikian jugalah Allah Sayyidina Muhammad, wanita yang pakai susuk kan, mata kita ya silap melihat kan? Tapi semua orang akan melihat dengan silap tu, pasal dengan bantuan jin tu. Jin yang menghiaskan diri dia nampak cantik, walaupun umur boleh jadi 70 tahun, tapi nampak 20 tahun. Tanya, kak umur berapa? Umur 70 dah kan. Nampak muda ni, nampak umur 25 ya. Atau awet muda, padahal pakai susuk. Contohlah. Kerana jin tu menghiaskan. Baik, itu dari bahagian balik mata atau silap mata ni. Magic. Ketujuh ni makna bahagian daripada sihir. Kemudian yang ke-8, yang akhir, ihanah, iaitu yang nyata pada orang yang dusta, seperti Musailamatul Kadzab laknatullahi alaihi. Dan alah ceritanya, mari cerita sikit tentang Musailamah Al-Kadzab. Dan alah ceritanya bahawa Musailamah Al-Kadzab itu satu masa dengan penghulu kita. Maka didengarnya khabar penghulu kita mengembalikan akan mata Qatadah ketika kena anak panah. Maka keluar biji matanya, maka pergi ia pada penghulu kita, maka dikembalikannya akan matanya dengan tangan yang mulia, maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musailamah Kadzab pun hendak mengembalikan mazhabnya yang buta sebelah. Maka tiba-tiba buta kedua mata kerana menghinakan dia. Maka yang empat ini yang ni nak sebut sebagai ihanah ni bukan sebenarnya dia membawa maksud sihir ni juga. Sebab itu pecahan dia ni sebenarnya cuma dia pecahkan ni pada bahagian-bahagian lah. Ni pada keadaan apa? Pada keadaan kita nak sebut contohnya di sini ni kerana dia berkehendak untuk melakukan keburukan kepada orang lain.
Dia lebih ihanah ni kita nak sebut lebih kepada apa macam santau, macam nak buat jahat kat orang. Ya. Kalau sihir ni dia disihir pada perkara yang kelima pecahan ni dia bersifat umum. Macam-macam boleh sihir ni. Kan? Maksudnya gitu. Ni pecahan pada pecahan yang 8 lah, yang jadi 8. Baik. Maka yang 4 ini yang dicela oleh syarak. 4 yang bawah ni. Yang kelima, keenam dan kelima, keenam, 7 dan 8. 1 hingga 4 yang dipuji. 5 hingga 8 yang dicela oleh syarak pasal moh tak molek. Baik. Beza satu lagi sihir ni iaitulah Allahumma salli ala Muhammad. Sihir ni dia dengan ilmu sihir lah, dia belajar. Tukang sihir ni belajar. Ya. Yang Allah sebut dalam Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Maka nak sebut apa tu? Syaitan yang mengajar manusia tu dengan sihir. Syaitan mengajar manusia sihir. Bukan wa ma kafara Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir. Baik. Baik, kemudian wa amma burhan wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam fali'annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalaba al muharram aw al makruh ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam li'anna Allah ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru Allah ta'ala bi fi'li muharramin wa la makruhin wa hadha bi'ainihi wa burhan wujubi thalithi. Maka mari pula burhan tanda wujub wajib bagi amanah, sifat amanah atas sekalian nabi dan rasul. Okey. Kita baca ni dulu dia punya apa tu huraian dia ni. Dan adapun tanda wajib amanah itu bagi mereka itu, tanda ni dalil. Alaihimus salatu wassalam, para anbiya mursalin. Maka kerana bahawasanya mereka itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya bertukar yang haram atau yang makruh itu jadi taat pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam. Kerana bahawasa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Bi'iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Kerana perintah Allah pada kita ni agar ikut mereka. Jadi pasti mereka akan menyuruh kepada ketaatan sahaja. Perkara yang taat, perkara yang dibenarkan saja. Haram, malah makruh pun Allah Sallallahu Muhammad tidak diperintahkan lah. Cuma perkara makruh ni Allah Sallallahu Muhammad buat tu tak berdosa. Buat tu tidak mendapat dosa, tinggal tu dapat pahala. Mana moleknya tinggal lah. Kerana tinggal tu dosa. Demikian jugalah sunat. Tak buat tak dapat pahala. Tinggal tak dapat pahala, buat dapat pahala. Ada orang beri maksud tak buat tak dapat apa. Tak dapat apa tak buat. Buat dapat pahala. Tak buat tak dapat dosa. Tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Jadi orang kata, oh tak apalah, tak buat tak dapat dosa, tak ada apa, tak buat. Tapi rugi. Kalau orang berniaga pun, berniaga tak dapat untung. Berniaga tak dapat untung, tak apa. Maka peliklah. Mana ada orang berniaga tak siap untung. Kerana dia nak pusing balik modal dia. Dia nak untung lah, nak menguruskan pula kehidupan tu. Dengan dengan keuntungan tu. Kalau modal pusing rolling modal, tak ada untung. Makin menguranglah dia punya, kita katakan perbelanjaan dia lah pasal tak ada untung. Jadi demikianlah sepatutnya yang sunat tadi ni buat pak pahala atau tinggal rugi. Tu. Makruh buat Allahumma salli ala Muhammad tinggal dapat pahala, buat rugi. Tu.
Rugilah pasal sepatutnya dapat pahala dengan tinggal. Tu perkara makruh. Demikian perkara sunat. Buat dapat pahala, tinggal rugi pasal seolah kita tidak mau atas pahala yang mudahlah sebenarnya. Sebenarnya mudah je, bukan payah. Hak wajib pun mudah, tak ada payah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, menyusahkan, memberatkan hamba-Nya illa wus'aha, melainkan apa yang dia mampu. Demikian juga Allah uji tu ikut kemampuan tu, kemampuan hamba. Itu antara ayat yang memberikan suntikan semangat kepada kita lah. Bila kita ditimpa ujian, apa pun ujian, maka dengan ayat tadi itu kita sedar bahawa kita mampu, Allahumma salli ala Muhammad, menanggung ujian tersebut. Kerana dengan ujian tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjah, atau juga menghapuskan dosa kita yang lalu. Baik, lagi pabi tajuk apa ni? Pabi terjemahan ni. Masa masuk insya-Allah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, mana tadi? Kerana bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita taat dengan mengikut mereka itu pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan berbuat yang haram, dan tiada menyuruh ia dengan makruh. Tak suruh. Hak makruh tak suruh. Cuma tak larang. Pasal dia tidak berdosa. Cuma kalau tak buat tu lagi molek gitu. Dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil wajib yang ketiga, iaitu tabligh. Maka datang hak yang ketiga pula, tabligh, datang sekali lah yang ni. Baik. Kemudian yang ni nanti, yakni dalil atas wajib amanah ni, huraian bagi Allahumma salli ala Muhammad, nas ni, ya, ataupun dalil ni, dalil yang disebutkan kepada kita ni, huraian dia ni insya-Allah lah kita akan sambung pasal mari panjang ni. Ya, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita baca 8 perkara pelik. Ia pecahan menurut kitab Aqidatun Najmi, 8 perkara pelik dan mukadimah kepada dalil wujub atau wajibnya amanah pada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sekarang itu dulu, kerana Isyak masa dah betul jam tu dah. Betul. 8.30. Baik. Jadi sebelum saya tangguh, saya buka kuat, ada apa nak tanya soalan aku berkaitan dengan perkara-perkara pelik ni. Ya. Yang ni Ustaz, yang tadi itu 88 itu dia mereka manusia Ustaz kan. Kalau kita minta pertolongan jin, tapi jin tu dia ada kuasa macam magic, dia karamah ke ataupun dia ada apa Ustaz? Jin. Jadi ada karamah kat jin tu sendiri dah ada karamah ataupun mukjizat ke apa? Ada. Baik. Pening dia mari. Baik, dia kita Allahumma salli ala Muhammad, kerana kita disuruh untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan dengan Allah. Benarlah pada sisi jin tu ada perkara yang Allahumma salli ala Muhammad yang jin tu boleh buat. Cuma jin ni tak boleh menjangkau hak akan berlaku. Hak ke depan tak boleh kan? Apa yang berlaku esok, bila berlakunya kiamat, ke depan tak boleh. Dajjal apa semua tak boleh. Tapi ada perkara-perkara lain yang jin tu ada kita nak sebut kelebihan lah atas jin tu. Kerana jin tu bukan seperti kita. Kita ni yang bentuk daripada tanah yang nampak. Jin daripada Allahumma salli ala api yang kita pun tak nampak. Kemudian dia punya pergerakan kita bergerak pun laju mana pun, sakak lari paling laju. Husin buat tu paling laju pun. Tu lari tu. Tapi kalau jin ni dia punya pergerakan dia begitu laju semua. Tu ada kelebihan yang ada pada jin, yang jin boleh manfaatkan untuk dengan kelebihan tadi tu nak beri perkara pelik kepada manusia. Tu. Bukan mana kata bila pelik jin tu boleh buat pelik ni apa semua, jin ada karamah tak. Kerana jin ni tadi kerana kita tak nampak dia bolehlah dengan perkara-perkara yang ada pada dia yang disebut sebagai kelebihan pada penciptaan dia tu, adalah kelebihan dia yang pada sisi manusia tak boleh. Tapi dengan ada pada dia boleh tu, maka dia boleh manipulate. Maksudnya manipulate dalam erti kata dia buat perkara pelik
agar manusia ni ikut dia, agar manusia ni bergantung kepada dia, minta pertolongan dia. Begitu. Jadi orang yang terlibat dengan jin ni sebenarnya Allah Subhanahu wa tadi ni sama ada ia sihir atau syawadah tadi, juga ihanah. Ni. Pok ni 3 ni. Maka kerana dia ada kebergantungan dia dengan jin. Ya. Melainkan 4 hak atas tadi ni yang dipuji tu kerana ia bukan ada hubung kait dengan jin, tetapi adalah biiznillah, dengan izin Allah. Jadi apa pun bagaimanapun kita tak boleh ada hubung kait ataupun kita katakan mohon pertolongan daripada jin. Tak boleh. Kerana kita kena Allah Sayyidina Muhammad mohon pertolongan kepada Allah. Cuma ada mari bahagian yang disebut sebagai wasilah lah. Ya, maksudnya jalan. Ya, yang dibenarkan umpamanya para auliaullah salih, orang soleh. Kenapa? Kerana doa mereka Allahumma salli Muhammad dimakbulkan oleh Allah. Ya, Allah dengar. Kerana mereka ni dekat dengan Allah, jadi kita minta agar kita jumpa dengan orang alim, minta doa untuk kita. Bukan kita minta tu, bukan kita kata lepas dia dah. Kita tak minta dah, aku dah disuruh dah untuk guru tu doa kat aku kata doa dah cukup lah. Tak. Makna sebagai jalan je. Kita pun tetap berdoa. Ya, begitu. Ya. Kerana kita minta berdoa untuk guru tu berdoa tu guru tu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Beza dengan jin tadi. Minta tolong jin. Jin tu minta pada Allah. Jin tu tadi kita sebut dengan kelebihan yang ada yang Allah beri dari sudut penciptaan dia ni, dia gunakan kelebihan tadi ni agar orang sebut ke mana? Terikat dengan dia. Terikat ni kalau kata yang dengan bantuan jin kan hak guna pusaka nak jaga rumah, nak jaga kebun apa semua. Ni dulu-dulu punya kan. Kemudian hak yang bela ni meninggal, hak tu turun jadi saka ni. Turun cari anak, tu turun cucu, ni saka. Tu ada ikatan dia, ada janji dengan jin tu. Jin tu boleh buat, boleh jaga. Boleh jagalah kebun dia. Orang nak mari curi buah kebun dia, dia pergi lempang. Uish. Kena lempang sakit. Mana nampak? Orang lari je. Kata ada hantu, ada penjaga. Jin biasa mana nampak dia. Tu. Baik. Jadi nak sebutnya bagaimanapun kita tak boleh ada hubungan dengan jin lah. Kerana kita adalah berbeza dah tu. Kita manusia, jin. Berkawan pun tak ayah. Kita berkawan dengan kita manusia. Jin pun berkawan dengan jin. Pasal berlainan. Jangan pula kata aku mari tanya ustaz boleh tak menikah dengan jin? Tak payahlah. Pasal kita ada dah untuk kita pasangan kita sama manusia. Jin biar dengan jin. Kan ada yang kena rasuk. Mari kita pun baca pasal apa hang kacau aku? Hang kacau bukan aku kacau, hang kacau dia. Carilah kawan-kawan kan. Hang keluar aku nak kawan dia. Hang nak kawan dia pasal apa? Hang jin, dia manusia. Hang cari kawan hang jin. Kan? Pasal dia tak boleh manusia dengan jin. Tu. Wallahu taala alam. Lebih kurang gitulah. Ya. Maka kita dilaranglah ya minta pertolongan dengan jin kerana setakat jin lah. Beza dengan wasilah tadi, dengan tutu guru tadi. Kita minta dia kerana kealiman dia, kerana boleh jadi dia ada karamah. Dan juga kita sebutkan tadi tu muraqabah dia dengan Allah, dekat dengan Allah. Maka doa yang dimohon Allahumma salli Muhammad, Allah berkenan. Jadi dengan kita minta dia tolong doa untuk kita dan kita yakin bahawa dia berdoa kepada Allah. Demikian kita pun juga berdoa. Bukan kita lepas gitu. Ya. Pasal kita pun tahu bahawa segala sesuatu datang daripada Allah. Cuma kita ambil Allahumma salli Muhammad peluang daripada orang-orang yang soleh, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, agar doa yang kita hajat, apa yang kita hajat itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bezalah ya. Minta tolong dengan jin dengan minta tolong ataupun wasilah dengan orang-orang soleh, waliullah. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صراطك المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته